Pada ukuran amali kedua ini, analisis yang dijalankan adalah pengambilan darah dan penyediaan smear darah ikan. Di bagian pengenalan, darah memainkan peranan penting dalam tubuh ikan dengan mengangkut oksigen, nutrien, dan bahan buangan serta membantu melindungi ikan daripada jangkitan melalui sistem imun. Dalam amali ini, sampel darah dikumpulkan, smear darah disediakan, diwarnakan menggunakan game sustain, dan diperhatikan di bawah mikroskop cahaya untuk mengenal pasti pelbagai jenis darah serta memahami peranan masing-masing dalam sistem pertahanan badan ikan. Objektif analisis makmal ini adalah mengumpulkan sampel darah ikan menggunakan teknik yang betul, menyediakan smear darah yang berkualiti untuk pemerhatian mikroskopik, mewarnakan smear darah menggunakan game sustain, mengenal pasti pelbagai jenis sel darah di bawah mikroskop cahaya, dan memahami fungsi jelas sel darah dalam sistem imun ikan. Baik, saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan tentang sel darah dan sistem imun ikan. Darah ikan mengandungi dua jenis sel utama, yaitu sel darah merah dan eritrosit dan sel darah putih atau leukosit. Sel darah merah berfungsi membawa oksigen daripada insang ke seluruh badan dan membawa karbon dioksida kembali untuk disingkirkan. Berbeza dengan manusia, eritrosit ikan berbentuk bujur atau oval dan masih mempunyai nukleus. Manakala sel darah putih atau leukosit memainkan peranan penting dalam sistem pertahanan badan. Sel ini membantu mengenal pasti serta memusnahkan bakteria, virus, kulat, dan juga parasit yang boleh menyebabkan penyakit. Selain itu, leukosit terlibat dalam kedua-dua sistem pertahanan, yaitu imun semula jadi, innate immunity, yang bertindak sebagai pertahanan pertama, dan imun adaptif, yang menghasilkan tindak balas yang lebih spesifik terhadap patogen. Oleh itu, pemerhatian terhadap sel darah merupakan salah satu kaidah penting untuk menilai tahap kesehatan dan status imun ikan. Seterusnya ialah proses pengambilan sampel darah. Sebelum darah diambil, ikan perlu dikendalikan dengan berhati-hati bagi mengurangkan tekanan atau stres, kerana stres boleh mempengaruhi keputusan analisis darah. Jarum suntikan dimasukkan ke dalam vena caudal, yaitu salur darah utama yang terletak berhampiran bahagian ekor ikan. Darah kemudiannya disedut secara perlahan bagi mengelakkan kerosakan pada sel darah. Selepas sampel diperolehi, darah dipindahkan segera ke atas slide mikroskop untuk penyediaan smear darah. Semasa menjalankan prosedur ini, aspek keselamatan dan etika juga perlu dipatuhi. Antaranya ialah menggunakan jarum dan picagari yang disteril, memakai sarung tangan, melupuskan bahan tajam dengan betul, serta mengendalikan ikan secara berhema untuk menjaga kebajikan haiwan. Selepas sampel darah diperoleh, langkah seterusnya ialah penyediaan smear darah. Mula-mula, satu titisan kecil darah diletakkan pada hujung slide mikroskop, kemudian satu lagi slide digunakan sebagai penyebar dan dipegang pada sudut lebih kurang 45 darjah. Slide penyebar ditarik sedikit ke belakang sehingga menyentuh titisan darah. Selain darah tersebar di sepanjang tepi slide, slide penyebar ditolak ke hadapan dengan satu pergerakan perlahan dan sekata. Teknik ini akan menghasilkan lapisan darah yang nipis dan seragam. Smear yang baik sangat penting kerana ia memudahkan pemerhatian bentuk, saiz dan bilangan sel darah di bawah mikroskop, sekaligus membantu dalam diagnosis penyakit dan penilaian sistem imun ikan. Pada bahagian ini, kita lihat ciri sapuan darah yang baik, yaitu mempunyai feathered edge atau hujung nipis. Bahagian ini penting sebab sel-sel darah tersebar secara evenly dan tidak terlalu bertindih, jadi lebih mudah untuk diobserve di bawah mikroskop. Sapuan yang baik biasanya mempunyai permukaan yang licin, ketebalan yang sama rata, tiada garisan atau kesan calar, dan tidak berlaku penggumpalan sel. Hujung nipis juga perlu jelas, dengan panjang sapuan yang sesuai serta tanpa lebihan darah. Selepas sapuan darah disediakan, sapuan tersebut dibiarkan kering terlebih dahulu di udara. Kemudian,
Slide difiksasi menggunakan metanol sebelum pewarna Giemsa disapukan pada permukaan sapuan. Pewarna dibiarkan selama beberapa menit, kemudian slide di-rinse secara perlahan menggunakan air suling dan dibiarkan kering semula. Pewarnaan Giemsa membantu menghasilkan kontras yang lebih clear antara nukleus dan sitoplasm. Dengan itu, bentuk serta ciri sel darah dapat dilihat dan dikenal pasti dengan lebih mudah. Setelah proses pewarnaan selesai, sapuan darah diperhatikan menggunakan mikroskop cahaya. Pemerhatian biasanya dimulakan pada pembesaran rendah untuk mencari kawasan sapuan yang sesuai, terutamanya berhampiran bahagian feathered edge. Selepas itu, pembesaran yang lebih tinggi digunakan untuk melihat bentuk sel dengan lebih clear. Antara jenis sel darah yang boleh dikenal pasti ialah erythrocyte, lymphocyte, monocyte, neutrophil, macrophage dan granulocyte. Setiap jenis sel mempunyai bentuk, saiz dan ciri nukleus yang berbeza. Seterusnya, hasil dan perbincangan. Melalui pemerhatian menggunakan mikroskop, kami berjaya mengenal pasti dua jenis sel darah iaitu erythrocyte dan lymphocyte. Bagi erythrocyte, sel ini merupakan sel darah yang paling banyak dijumpai dan ia berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh badan ikan. Berdasarkan pemerhatian, erythrocyte membentuk bujur dan mempunyai nukleus yang terletak di bahagian tengah sel. Manakala lymphocyte pula ialah sel darah putih yang bersaiz lebih kecil dan berbentuk bulat. Ianya mempunyai nukleus yang besar berbanding sitoplasmanya. Sel ini memainkan peranan penting dalam sistem imun adaptif, iaitu membantu tubuh melawan jangkitan dan menghasilkan tindak balas terhadap patogen. Seterusnya, kami turut mengenal pasti monocyte dan macrophage. Bagi monocyte, sel ini bersaiz lebih besar berbanding kebanyakan sel darah putih yang lain. Monocyte mempunyai nukleus yang berbentuk seperti buah pinggang. Apabila monocyte memasuki tisu badan, sel ini boleh berkembang menjadi macrophage untuk membantu pertahanan badan. Manakala macrophage pula ialah sel yang besar dan mempunyai bentuk yang tidak sekata. Fungsi utamanya ialah menjalankan proses fagositosis, iaitu menelan dan memusnahkan patogen, bahan asing serta sel-sel yang rosak. Oleh itu, macrophage memainkan peranan penting dalam sistem pertahanan badan dan membantu mengekalkan kesihatan ikan. Seterusnya, kami mengenal pasti neutrophil dan granulocyte. Bagi neutrophil, sel ini merupakan antara sel pertama yang bertindak balas apabila berlaku jangkitan. Dan fungsi utamanya adalah memusnahkan mikroorganisma melalui proses fagositosis sekaligus membantu melindungi ikan daripada jangkitan. Manakala granulocyte ialah kumpulan sel darah putih yang mengandungi granul dalam sitoplasmanya. Granul ini mengandungi bahan yang membantu melawan patogen. Granulocyte juga terlibat dalam tindak balas keradangan serta memainkan peranan penting dalam sistem imun semula jadi ikan. Kesimpulannya, kehadiran neutrophil dan granulocyte menunjukkan peranan penting sel darah putih dalam mempertahankan badan ikan daripada penyakit dan jangkitan. Salam sejahtera semua, nama saya Jonas Julani. Seterusnya saya akan menerangkan beberapa masalah teknikal yang mungkin berlaku semasa penyediaan smer darah ikan. Antara masalah yang kerap berlaku ialah darah membeku sebelum smer disediakan. Keadaan ini membolehkan penyebab sel darah sukar disebarkan dan seterusnya menjejaskan pemerhatian di bawah mikroskop. Selain itu, smer yang terlalu tebal atau terlalu nipis juga boleh berlaku jika teknik penyediaan tidak dilakukan dengan betul. Smer yang berkualiti rendah akan menyukarkan proses mengenal pasti morfologi sel darah. Masalah lain ialah penyebaran darah yang tidak sekata, menyebabkan sebahagian kawasan slide mempunyai terlalu banyak sel, manakala kawasan lain pula terlalu sedikit. Dari segi proses pewarnaan Giemsa yang terlalu kuat atau terlalu lemah boleh mengurangkan kejelasan struktur sel. Selain itu, gelembung udara pada slide dan kanta mikroskop yang kotor juga boleh menghasilkan image yang kabur serta mengganggu proses pemerhatian.
Akhir sekali, semua faktor ini boleh menyebabkan kesukaran untuk mengenal pasti jenis-jenis sel darah, sekaligus menjejaskan ketepatan keputusan eksperimen. Oleh itu, setiap langkah dalam penyediaan smer perlu dilakukan dengan teliti bagi memastikan hasil yang berkualiti dan boleh dipercayai. Thank you. Salam sejahtera semua, nama saya Jonas Julani. Sebagai kesimpulan, amali pengambilan darah dan penyediaan smer darah ikan ini telah berjaya dilaksanakan dengan baik. Sampel darah yang diperolehi berjaya disediakan sebagai smer dan diwarnakan menggunakan pewarna JEMSA, sekaligus membolehkan pelbagai jenis sel darah merah diperhatikan dengan lebih jelas di bawah mikroskop. Amali ini juga membantu kami memahami morfologi sel darah ikan serta fungsi setiap jenis sel, terutamanya leukosit yang memainkan peranan penting dalam sistem imun ikan. Secara keseluruhannya, amali ini bukan saja meningkatkan kemahiran kami dalam teknik makmal, tetapi juga memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang kesehatan dan tindak balas imun ikan. Sekian dan terima kasih.